Hey, what's up geng bayang semua? Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana Shadows berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram dan segala kisah misteri dan juga benda-benda yang agak pelik dan juga tak kenalah yang ada dekat bumi kita ni. Alright, lama Shadows tak gunakan intro tu. Alright, so kisah pada hari ini yang Shadows bakal kongsikan dengan semua geng bayang yang hadir menonton video kali ini, Shadows boleh katakan merupakan satu kisah yang berlainan daripada kisah-kisah seram ataupun misteri ataupun apa-apa sekalipun lah yang Shadows pernah kongsikan di Hey Shadows Channel. Okay, seperti mana antara korang yang dah tahu ataupun yang dah lama yang dah lama subscribe ke Hey Shadows Channel, korang semua dah tahu Shadows banyak berkongsikan kisah seram. And then also Shadows ada series Ghost Hospital Shadows sendiri. And also yang lagi satu yang Shadows perkenalkan iaitu antara top 5 konten, kira top 5 ni tak kisahlah misteri ke apa ke sekalipun lah, yang ada dalam konten ni. Dah lama juga Shadows tak buat dua konten berseries ni kan. InsyaAllah Shadows akan buat lagi video-video ni InsyaAllah dalam masa yang terdekat. Tapi so far Shadows tengah fokuskan kisah-kisah seram dulu. Tapi pada hari ini Shadows nak kongsikan dengan korang satu perkongsian yang dikongsikan dengan Shadows, di mana benda ni berlaku face to face tau. Face to face bersama dengan Shadows. Orang yang Shadows jumpa ni pun merupakan salah seorang yang Shadows teramat kenal. Okay, memang dah rapat dengan Shadows since dari dulu lagi. So dia dapat tahu yang Shadows buat konten dekat YouTube ni. Okay, sebab selama ni kan Shadows banyak pakai topeng and everything. So lepas Shadows dah unmask, and tiba-tiba pula dia dapat tahu rupanya dia salah seorang yang follow Hey Shadows Channel. So tiba-tiba dapat tahu, dia tanya, "Weh, kau buat konten seram semua benda kan?" Biasalah kan, bila dapat tahu. So dia pun ajak lepak minum semua benda tu, and dia nak kongsikan satu kisah di mana dia mempertekankan dalam kisah pada hari ini, dia tak nak apa orang kata, macam Shadows cakap tadi, pertekankan dia punya part hantu dia sangat tau, tapi lebih kepada reality di dunia yang kita tengah berada sekarang ni tau, ataupun di zaman sekarang ni. Okay, reality di mana kita sekarang ni dah terlalu taksub dengan sesuatu. Okay, and dia sampai satu level yang dia bukan hanya memudaratkan orang, malah dia memudaratkan diri sendiri. So kisah pada hari ini yang Shadows bakal kongsikan dengan korang merupakan satu pengalaman yang dialami oleh rakan Shadows sendiri, yang Shadows beri nama Syarul lah. Syarul. Okay, so Syarul kongsikan kisah ni dengan Shadows. So first things first, okay, maaf lah intro ni lama sikit, tapi Shadows nak make sure yang korang semua clear dengan konten pada hari ini. Okay, so kisah pada hari ini kemungkinan besar ada yang tengah view tak berapa berkenan dengan konten ni, sebab korang boleh dengar nada Shadows pun agak slow pace, and cara Shadows bercakap pun dah macam slow down sikit. Macam selalunya kisah-kisah Shadows memang Shadows pick up speed semua benda tu kan. Tapi kisah pada hari ni Shadows nak kongsikan dia lebih slow, ataupun lebih pace dia lebih perlahan daripada apa yang selalu Shadows lakukan di channel Shadows lah. So Shadows pun tak nak cakap banyak lagi. So tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan kisah, bukan kisah seram, tapi kisah pada malam ini. So kisah kita pada hari ini bermula di mana Shadows selalunya Shadows akan kongsikan cerita terus masuk cerita. Shadows tak ada kena-mengena dengan cerita, tapi kali ini Shadows adalah kena-mengena. Alright, so kisah pada hari ini seperti Shadows cakap tadi, Shadows berjumpa ataupun bertemu dengan salah satu rakan Shadows ni yang bernama Syarul, yang merupakan salah seorang rakan ataupun kawan yang rapat sejak dari bangku sekolah lagi tau. And Shadows boleh dikatakan memang dah lama tak jumpa si Syarul ni, sebab ada satu momen ni kita dah lost contact sebab dah bertukar nombor banyak kali. And then seperti korang tahu, Shadows memang tak ada social media, Facebook, Instagram ataupun TikTok sendiri.
Okay, kalau dari platform Shadows Channel memang Shadows ada, tapi personally memang Shadows dah buang semua benda tu. Shadows tak nak dah. Okay, so memang dah hilang kontak lama lah, sampailah satu momen ni di mana dia DM Shadows dekat IG Shadows, and dia tanya Shadows, "Weh, tak sangka kau buat konten kisah-kisah seram, and lepas kau unmask hari tu, tak sangka rupanya member aku sendiri." Itulah apa yang si Syarul katakan. So Shadows pun okey lah, balas balik kan, tanyalah lama tak jumpa, everything all. So kita orang buat satu appointment untuk berjumpa, and si Syarul ni kata dia nak kongsikan satu kisah di mana ia bukanlah merupakan satu kisah yang menyeramkan, tapi satu kisah yang dikatakan lebih kepada realiti dunia kita sekarang tau, ataupun realiti yang jenis orang kata ialah terlalu taksub dengan sesuatu sehingga kan ia bukan hanya memudaratkan orang tu, malah memudaratkan diri sendiri tau. Right? So kisah di mana si Syarul ni kongsikan, ya, benda ni just Shadows nak kongsikan dari segi background. Si Syarul ni jenis rakan ataupun jenis kawan yang memilih tau. Memilih dari segi apa? Pilih kawan. Tapi dia bukan level pilih kawan yang jenis kau kena orang kaya lah, kau kena lepak tempat-tempat kelas lah. Bukan. Dia bukan member macam tu, tapi dia lebih kepada memilih kualiti-kualiti yang baik seperti kejujuran, ketaatan, semua benda tu lah. Okey, kualiti yang baik. So itu jenis pilihan yang Syarul ada kalau dia nak buat member. Kalau kau ada semua benda-benda ni, memang dia buat kawan lah. And Shadows antara mereka-mereka yang bernasib baik dapat menjadi salah seorang kawan rapat Syarul ni. So si Syarul ni kongsikan kisah ni di mana Syarul pada zaman bangku sekolah dia, di time ni pun memang Shadows tahu yang Syarul ada seorang student dekat sekolah ni, di mana dia ni memang berkenan dengan perempuan ni. Namun hakikatnya perempuan ni tak berapa nak berkenan sangat dengan Syarul, tapi sekadar member-member macam tu okey lah, tak ada hal. And Syarul ni jenis orang yang setia tau. Dia tak boleh move on. Dia tak boleh move on sebab sampai sekarang dia still suka ataupun pendam perasaan dekat perempuan tu tau. Pendam benda baik lah, bukan benda yang jahat. Okay? Namun hakikatnya adalah perempuan tu sebenarnya dah berkahwin dah ada anak dah pun. Dan Shadows pun tanyalah kepada si Syarul. Tanya dia, Syarul, kenapa kau still setia ataupun still terkejar-kejar dengan si perempuan ni, sedangkan perempuan ni dah ada rumah tangga sendiri dah? Dan Syarul cakap, itulah dia, kau tak tahu kisah di sebalik kejadian kenapa aku sampai sekarang dah umur 30 lebih kan, dah patutnya dah boleh move on lah dengan perempuan lain, tapi dia still setia dengan perempuan ni. Okay? So kisah dia adalah si Syarul ni lepas kita orang dah tamat form 5 everything all, kita orang pun dah menuju haluan masing-masing. Okay? Shadows pun masuk U, dia pun masuk U, belajar U berbeza lah. Okay? Belajar subjek-subjek berbeza, semua benda tu. And tanpa dia sangka, universiti yang dia masuk tu, perempuan tu pun masuk universiti yang sama tau. So Syarul macam lagi berkenan lah, macam cantik lah perempuan ni pun join universiti yang sama kan, bolehlah aku kenal dia lebih, ataupun bagi dia peluang untuk kenali diri Syarul ni. Okay? So Syarul pun macam excited lah, senang cerita tu, excited. So over time, okay, lepas dalam, sebab dia ambil satu course ni di mana dia bercampur tau, diploma dengan degree. So in total dalam 4 ke 5 tahun macam tu lah dia belajar S2, and perempuan ni pun ambil bidang yang sama. So Shadows pun rasa macam salah agak asyik panggil perempuan. So Shadows namakan perempuan ni Izzati lah. Okay, Izzati, senang cerita macam tu. So si Syarul dengan Izzati ni pada awalnya memang kawan yang biasa, bukan nak kata kawan yang rapat sekalipun lah, kawan biasa, chill macam tu, sekadar tegur, masuk kelas baru tegur, kalau ada assignment barulah berjumpa, macam tu tau. Sampailah ke tahun kedua ke ketiga di mana hubungan antara si Syarul dan juga Izzati ni semakin rapat. Semakin rapat. Diorang ni jenis malam-malam teks, kadang-kadang sekadar keluar lepak minum. Tapi diorang bukan nak kata couple ke apalah. Memang diorang, ramai orang dekat universiti fikirkan si Syarul dengan Izzati ini couple, tapi hakikatnya tak. Diorang bukan couple pun, hanyalah kawan yang rapat. So time tu, pada masa ni Shadows dah consider dah lama dah tak
in contact dengan si Syarul ni. Dah lama hilang kontak lah. Sebab time tu mana orang kata Facebook semua benda tu belum nak up lagi lah. Dah ada tapi belum connect lagi time tu. So Syarul ni time tu rapat dengan si Izzati, macam berkawan macam biasa, sampailah diorang graduate. Okay, diorang pun end up, yelah, Syarul sedih lah lepas diorang graduate everything all, diorang bakal berpisah lah, pergi ke haluan masing-masing. Dah start dengan zaman pekerjaan, dunia pekerjaan, semua benda tu. So Syarul pun dah start risau, mungkin zaman uni dia ataupun zaman uni dia, time tu lah momen dia paling rapat dengan Izzati ni. Dia fikir once dia dah habis uni everything all, dah kira habis macam tu lah, kira Izzati pun akan membawa diri dia, and Syarul pun akan end up hanya mampu terbayangkan si Izzati ni. Namun hakikatnya tanpa disangkakan, okay, diorang still keep in touch. Lebih kurang bertahun juga macam tu lah, diorang berdua ni keep in touch. So Syarul memang tak sangka lah, okay, disangkakan berpisah tapi masih lagi bersama tau. So end up adalah satu momen ni di mana si Syarul bagi tahu dengan Izzati ni yang dia berkenan dengan si Izzati. Okay, dia dah lama pendam perasaan dekat Izzati, and dia nak ambil langkah seterusnya, iaitu nak meminang Izzati. Kira diorang ni tak couple tak apa tau. Itu memang memang syariah compliant lah, jangan cerita macam tu kan. Diorang tak couple tak apa, semua benda tu dating ke apa, memang tak ada. Diorang hanya keluar sebagai kawan saja tau. So apabila si Syarul bagi tahu macam tu kat Izzati, tanpa dia sedar, tak apa dia sangka kan, si Izzati ni setuju. Izzati ni memang dalam dia pun over time dah berkenan dengan si Syarul ni. Sebab kadang-kadang memanglah bila kita kenal macam tu je, memang kita tak berkenan lah. Tapi bila kita start menjadi kawan, everything all, kenal hati budi masing-masing, time tu lah barulah perasaan cinta tu datang. Bab kata Shah Rukh Khan, cinta tu datang daripada persahabatan. Cerita Kush Tahir lah cerita dia kan. So cinta tu datang daripada persahabatan. So dari persahabatan yang Syarul dengan Izzati ni bina, diorang dalam dia rupanya diorang berdua ni dah jatuh cinta sesama mereka lah. So Syarul pun excited tau. Syarul memang tak percaya, and dia macam okey lah, memang dia dah plan okey, dia nak, bila dia nak masuk Minang, macam mana dia punya urusan perkahwinan everything all. Tapi Izzati bagi tahu dia dengan satu syarat. Dengan satu syarat is that biarlah diorang berdua ni bekerja dahulu. Bekerja bukan diorang tak percaya yang rezeki akan datang once dah kahwin everything all. Tapi Izzati ada cita-cita dia yang dia nak tunaikan dulu, and dia nak experience pengalaman bekerja. Sebab takut kok bila kahwin dengan Syarul ni kan, nanti Syarul tak pergi kerja ke apa, so Izzati tak dapatlah merasa feeling bekerja tu. So Syarul pun memang setuju, dia pun nak merasai dunia pekerjaan. Okay, so that diorang ni boleh balance tau. Sebab yelah, once kau bekerja ni, kadang-kadang kau tak ada masa untuk partner kau tau. So Syarul ni pun dah memang dah pada diorang berdua ni dah decide everything all. So diorang pun memulakan career diorang. Sampailah satu momen benda semua nampak elok tau pada awalnya. Dan tiba-tiba si Izzati ni, dia makin lama macam makin cuba menjauhkan diri dia daripada si Syarul tau. Dan Syarul pun macam kenapa si Izzati ni perangai pelik kan. Selalu dia macam yalah rapat and everything, bersembang everything all. Tapi tiba-tiba si Izzati ni cuba kira menjauhkan diri daripada si Syarul ni. So Syarul berasa pelik. Okay, takkanlah ada disebabkan dah jarang keluar ataupun jarang berjumpa, si Izzati ni dah mula timbul perasaan macam insecure, lebih kurang macam tu lah. Fikir kok Syarul jumpa perempuan lain ke apa. Tapi Syarul sentiasa mengesyorkan kepada si Izzati ni, dia bukan jenis lelaki yang macam tu tau. Si Syarul ni jenis yang memang macam Syarul cakap tadi, kalau dia once dia setia, dia memang setia kan. Dia takkan move on. Sebab tu bila Syarul jumpa dia setelah sekian lama, dia still lagi setia dengan perempuan ni. So sampailah satu momen ni di mana Syarul decide untuk berjumpa dengan Izzati, cuba memahami keadaan kenapa Izzati ni cuba menjauhkan diri daripada Syarul.
So Izzati pun pada awalnya macam memang tak nak jumpa si Syarul lah. Dia kata macam tak selesa and tak suka macam jumpa berdua-duaan macam tu. Tiba man time dulu lepak keluar pun tak ada hal pula. Tiba time ni pula ada isu. So Syarul showkan kepada si Izzati ni yang dia jumpa dekat mestilah dekat tempat awam, everything all ramai orang. So kira perjumpaan yang formal lah, lebih kurang macam tu lah. Dia jumpa kat kedai kopi ke apalah semua benda tu untuk memahami keadaan ataupun situasi diorang ni tau. Sebab ialah macam Syarul ni dah nak consider nak berkahwin lah dengan Izzati ni, senang cerita lah, nak berkahwin dengan si Izzati ni. So bila Izzati ubah perangai macam tu, memang macam bergoyang sikit lah si Syarul ni. So apabila diorang ni berjumpa, Syarul pun tanyalah kenapa Izzati macam menjauhkan diri and everything semua tu. So Izzati pun bagi tahu yang Izzati ni macam hilang perasaan macam tu tau. Hilang perasaan. Syarul harap betul lah ayat ni kan, hilang perasaan macam tu. Dia bagi tahu yang dia dah macam tak berapa minat dengan si Syarul ni. So Syarul pun rasa pelik. Kenapa pula kau tak tiba-tiba ubah perasaan pula kan? Bukan pada awalnya memang kau pun ada perasaan dekat aku ke? Kata si Syarul ni. So Izzati cakap betul, memang ada perasaan and memang dia suka bila time moment Syarul nak masuk Minang, tapi mengambil masa yang lama sangat dah kan, nak menunggu pun still tak sampai-sampai juga moment tu kan. Dan Syarul pun cakap sekarang ni time awal-awal kita plan dulu, you kata you nak fokuskan kerja dulu kan, kita nak fokus kerja, bina kerja, dan lepas tu bila dah ready masuk Minang, kenapa tiba-tiba berubah fikiran macam itulah. Dan Izzati dengan tak pasal-pasal bagi tahu si Syarul ni yang Izzati ni berkenan dengan lelaki yang lain tau. Syarul apabila dia dengar benda tu, Syarul punya jantung dah nak macam pecah, ataupun dia time tu dia bagi tahu Shadows yang dia merasa macam nak termuntah lah, dia nak pingsan lah, apa semua benda lah. Tapi iyalah bila kau fikir balik, kau dah nak meminang perempuan ni, kau dah memang suka perempuan ni dah bertahun lamanya tau, since zaman bangku sekolah. And then bila kau dah dapat perempuan ni, dan tiba-tiba perempuan ni cakap dia berkenan dengan lelaki lain, dan Syarul pun cakap kau curang apa belakang aku kan. Dan Izzati cakap nak curang apanya, kita bukan ada apa-apa pun, you just cakap you nak meminang you tak ada pun cakap yang kita couple ke ataupun kita apa anything extra ke, kita still kawan je sekarang kan. I tunggu you meminang tapi you tak minang I. Dan Syarul pun jam lah, perempuan ni, kau kata macam Syarul cakap tadi lah, kau kata jangan masuk Minang, kenapa tiba-tiba pula kau ubah cerita pula ni kan. Dan Izzati cakap, yelah memanglah I bagi tahu you macam tu, tapi I pun nak tengok you punya leadership tiba-tiba I pun nak tengok you punya decision making semua benda tu. Tapi yelah bertahun kita macam ni je, you dengan kerja you, I dengan kerja I, kita busy. Sampailah I rasa macam satu lelaki ni I jumpa, I pun macam berkenan dengan dia pun macam berkenan dengan I. And Syarul pun macam tak percaya macam mana benda ni boleh berlaku. And Syarul cakap dengan si Izzati ni, macam ni lah, kita ni orang dewasa, apa kata you pun bawa lelaki tu datang jumpa, kita tak ada gaduh-gaduh apa-apa, kita just jumpa face to face, so that Syarul boleh faham situasi kenapa benda ni boleh berlaku. So si Izzati ni pun dengan epicnya setuju dengan cadangan yang si Syarul bagi ni, and cakap okay fine, I bawa lelaki ni jumpa you and kita boleh berbincang, kita boleh lelaki ni boleh bagi tahu dekat you semua benda lah, and kita tak curang pun, benda ni memang hakikat, kita sepanjang masa ni memang kawan je, bagi tahu Izzati kepada si Syarul. So diorang pun set satu moment, and diorang pun jumpalah dekat kedai yang sama juga. And lelaki ni ataupun lelaki ni yang bernama Nabil. So Nabil ni pun pandang Syarul pun pandang Nabil macam terasa ketegangan tu tau. Sebab yelah Syarul, korang semua tahu kan, Syarul nak kahwin dengan Izzati, tiba si Nabil ni potong line mat. So sakit hati lah. Tapi Syarul dah janji yang dia nak make sure yang
perbincangan ni adalah perbincangan yang formal. Tak ada yang nak gaduh ke apa semua benda tu. So diorang pun start lah mula buka cerita everything kan. So Izzati pun suruh lah si Nabil ni ceritakan semua benda, dan Nabil pun rupa-rupanya plan untuk masuk Minang si Izzati ni tau. And Izzati pun dah memang tahu dah yang si Nabil ni nak masuk Minang, and dalam masa berapa minggu macam tu tau. So Syarul macam tak percayalah, Izzati, macam mana you boleh biar lelaki lain masuk Minang you, sedangkan you tahu I yang nak masuk Minang you? And again Izzati bagi tahu lah alasan yang sama kepada si Syarul ni, and si Nabil lagi ibarat macam tabur minyak kepada api yang membara. Dia pergi cakap, bro, kau lambat bro. Aku dah ada semua benda kan. Aku ada kestabilan kerja aku, duit pun ada. Aku dah memang boleh support perempuan ni. So tak ada hal lah. So si Syarul ni time tu dah panas gila lah. Dia rasa macam nak tumbuk ada muka Mamat ni kan. Tapi Syarul still bersabar, kontrolkan diri dia, and teruskan berbincang, and bagi tahu kepada Izzati, okay fine. Dia tanya Izzati, ini apa yang si Izzati nak ke apa macam mana sekarang ni kan. And Izzati cakap yes, dia memang nak kepada si Nabil ni sebab Nabil ni gentleman. Sebenarnya macam tu, mempunyai kualiti-kualiti sebagai seorang suami yang dah ready untuk memikul tanggungjawab. So Syarul memang rasa macam sedih lah, tak sangka yang dia boleh pandang Syarul sebelah mata macam tu tau, dengan tiba-tiba. So Syarul pun decide, okay fine, kalau itu adalah pilihan Izzati, Syarul pun decide, okay, dia akan back off. Kalau itu boleh membuatkan Izzati ni bahagia, itu pun dah cukup membahagiakan si Syarul ni. Dan Shadows pun tanya, kau punya cerita macam cerita Hindustan man kan? Cerita macam apa? Love story to the next level tu. Okay, so in the end Syarul pun tak contact Izzati ni dalam beberapa bulan macam tu tau. So sampailah satu momen tanpa Syarul sangka, tiba-tiba si Izzati ni call si Syarul ni tau. Dan Syarul pun pelik lah, macam kenapa ni semua benda kan. Dan Izzati pun bagi tahu yang dia tengah sedih, tengah menangis everything all, and dia nak jumpa Syarul and nak bagi tahu sesuatu. Dan Syarul pun macam, okay, you nak bagi tahu apa kan? So Izzati pun cakap, once kita jumpa baru I bagi tahu you apa sebenarnya everything all lah. So Syarul pun decide, okay fine, kita berjumpa. Dan Syarul pun pada masa tu pun rasa macam berdebar lah, macam tak sangka, perempuan yang aku suka selama ni tiba-tiba nak jumpa aku, and aku plan dia ni dah nak kahwin dah, tapi tiba-tiba nak jumpa. And pada momen tu juga Syarul pun risau lah, takut yang si Izzati ni dah jadi isteri orang, and then dah jadi isteri orang nak jumpa lelaki lain pula. Memang dia stres ada kat situ kan. So diorang pun ni pun berjumpa lah. Apabila si Syarul ni jumpa Izzati, Syarul macam tak percaya tau. Sebab apa? Boleh dikatakan Izzati ni dah consider macam nampak kurus, nampak macam tak bermaya, nampak penat, dan dengan mata lebam bagai, walaupun makeup tebal semua bagai. Tapi Syarul tengok macam, kenapa perempuan yang aku pernah suka ni jadi ni kan, macam orang sakit macam tu kan. So diorang pun duduk sembang biasa-biasa dulu kan, sembang awkward senang cerita kan, tanya khabar lah, tanya cuaca lah, dah makan lah, apa semua benda tu lah. So sampailah satu momen, Syarul ni jenis yang malas nak lenggahkan masa tau. So Syarul pun tanya kepada Izzati, Izzati, apa yang dah jadi kat you ni? Kenapa you nampak kurus lah, nampak macam tak sihat everything all? And time tu lah Izzati terus macam breakdown tau. Dia macam terus menangis macam tu tau. Si Syarul ni pun panik lah, dia risau yang apa yang dia cakap tadi tu mengguris hati si Izzati ni. So si Syarul ni cubalah tenangkan si Izzati, sebab diorang dekat public mat, dekat kedai makan tu, ramai orang tengah pandang kan, fikir si Syarul ni dera perempuan ni apa kan. So Syarul pun cuba menenangkan si Izzati, sampailah Izzati stop menangis everything all. And time tu lah Izzati menceritakan satu insiden yang agak menyedihkan lah, senang cerita macam tu lah. Si Syarul ni pun tanyalah kepada Izzati, yang tanya mana suami dia ataupun tunang dia ke si Nabil ni. Dan Izzati pun bagi tahu diorang ni tak berkahwin, malah tak bertunang pun. Sebab apa? Lepas si Nabil, Izzati dan juga Syarul ni berjumpa, diorang pun pergi ke haluan masing-masing. Si Izzati dengan Nabil, Izzati pun bagi tahu lah yang dia dengan Nabil bahagia, sentiasa bersama dari segi selalu berjumpa, selalu bersembang, everything all.
And si Syarul pun menepati janji dia, di mana dia dah ready dah untuk bertunang dengan si Izzati. Sampailah hari sebelum hari sebelum pertunangan si Izzati ni, kakak kepada si Nabil decide untuk jumpa Izzati tau. And Izzati jenis tahu yang kakak Nabil ni jenis yang reserve tau. Reserve dari segi apa tau? Kakak si Nabil ni dia dah tahu yang Nabil akan berkahwin dengan Izzati, tapi si kakak si Nabil ni macam menunjukkan ataupun mempotretkan yang kakak si Nabil ni tak suka pada Izzati tau. Bila Izzati cuba bersembang ataupun bergaul dengan kakak si Nabil ni, kakak si Nabil ni macam tak pandang si Izzati ni, macam lebih kurang tu macam So apabila kakak si Nabil ni decide untuk jumpa si Izzati pun macam terkejut lah, macam tak sangka lah. And apabila diorang ni berjumpa, Izzati tak sangka yang apa yang kakak si Nabil ni bagi tahu dekat Izzati merupakan satu benda yang dia tak fikir pun orang zaman sekarang ni still buat. So Shadows rasa korang dah tahu dah apa sebenarnya yang dah berlaku. Mungkin ada hint dekat situ lah, right? So kakak si Nabil ni bagi tahu untuk Izzati berjaga-jaga and cuba jauhkan diri daripada si Nabil. Dan Izzati bercakap esok keluarga korang nak datang rumah, nak masuk Minang, nak tunang semua benda tu. Dan kakak si Nabil cakap, yes, patutnya I bagi tahu you benda ni dah lama dah, tapi I macam tak nak kecewakan adik I seorang tu. Sebab adik I seorang tu dia jenis yang kalau kata dia kecewa, dia akan buat benda-benda yang pelik. Dia akan buat benda-benda yang pelik, seperti mencederakan diri dia, ataupun dia akan cuba menyusahkan orang. Senang cerita macam tu lah. Tapi lepas si kakak si Nabil ni fikir ni lama, dia fikir macam salah lah buat benda ni dekat Izzati, sebab Izzati bakal mendirikan rumah tangga dengan si Nabil. So banyak benda yang si kakak Nabil ni risau yang Nabil ni akan buat pada Izzati. And Izzati ni tak berapa kenal sangat si Nabil ni. So kakak si Nabil bagi tahu Izzati yang time diorang ni, so Nabil dengan Izzati ni kerja dekat satu tempat tau. So time Nabil kenal Izzati ni, Nabil dah memang berkenan dengan Izzati. And pada awalnya apabila Nabil approach Izzati, Izzati pernah tegur Nabil supaya jaga jaga adab. Sebab apa? Yang Izzati ni bakal menjadi tunang orang. So Nabil cakap, alah, nak jadi, belum jadi lagi. So selagi kau belum kahwin, ataupun even kau dah bertunang pun, kau still belum kahwin lagi, aku still ada peluang untuk dapat kau. So Izzati macam rasa, kau ni kenapa kan? One day, just satu hari ni, tiba-tiba Izzati start macam, bila Nabil datang, Izzati start macam suka tau. Macam suka, macam excited. Nabil datang. Sedangkan pada awalnya, yang Izzati masih ingat, yang dia memang tak berapa berkenan langsung ataupun tak berapa suka pada si Nabil. Tapi apa yang Izzati fikirkan, kemungkinan besar disebabkan interaksi tu hari-hari, ia membuatkan si Izzati ni macam automatically berkenan dengan si Nabil. So Izzati pun macam okey, mungkin sebab itulah. Tapi pada hakikatnya kakak si Nabil bagi tahu yang sebenarnya Nabil telah menggunakan sesuatu, aka sihir, ke atas diri si Izzati ni. And salah satu sihir yang digunakan oleh si Nabil ni adalah minyak dagu. Shadows boleh pula terfikir minyak pelaris pula. Minyak dagu tau. And ada satu momen di mana si Nabil ni mengikut kisah, dia akan calik minyak dagu tu, dia akan letak dekat kawasan-kawasan meja si Izzati ni. So bila Izzati start pegang barang-barang ni, semua benda tu akan terkena tempias minyak tersebut. So apabila terkena tempias minyak tersebut, over time, dia bukan hari tu terus jadi tau, tak, dia mengambil masa tau. And Nabil ni pula jenis orang yang penyabar. So over time, apabila Izzati dah start suka pada Nabil dah tahu dah, dia punya teknik dia berkesan.
And instead of sekarang hanya calik dekat tempat-tempat kerja, apabila si Nabil berjumpa dengan Izzati ataupun makan lunch dengan Izzati, dia akan calik minyak tu sama ada dekat macam contoh tersentuh tangan ke ataupun tersentuh tercalik kat baju ke, lebih kurang macam tu lah, yang membuat Izzati lagi macam orang kata pukau lah, pukau akibat daripada apa yang si Nabil lakukan. So kakak si Nabil ni tanya kepada Izzati sama ada sepanjang dia bersama dengan Nabil ada tak benda-benda yang orang kata menyeramkan berlaku kan, kot ada hantu ke apa. Namun bagi Izzati, dia cakap sepanjang masa dia bersama dengan Nabil, tak pernah pula dia mengalami gangguan-gangguan yang apa orang kata paranormal lah. Tak ada pula dia kena gangguan-gangguan macam tu. Kakak Nabil je fikir yang kemungkinan besar yang sihir yang digunakan oleh Nabil bukan jenis yang macam tu lah. Itu yang apa yang dia fikir lah. Tapi sihir tak sihir mat, walaupun hantu tu munculkan diri ke apa, macam kebanyakan kisah-kisah Shadows, hantu munculkan diri. Tapi macam dalam kisah ni, hantu tak munculkan diri, tapi hantu tu sebenarnya adalah Nabil. Nabil yang bertopengkan setan, lebih kurang macam itulah, ataupun setan yang bertopengkan Nabil. Ke aku yang terbalik? Anyways, so Izzati instead of terkena gangguan-gangguan paranormal, in the end Izzati macam bertambah sayang lah, lebih kurang macam tu, bertambah sayang kepada si Nabil ni. Tapi deep down dalam hati si Izzati ni, dia tahu yang dia telah melakukan sesuatu yang salah tau kepada si Syarul. Okay? Dia tahu yang dia bakal bertunang dengan Syarul, tapi dia macam tak boleh kawal diri dia tau. Izzati macam tak boleh kawal diri dia. So sampailah satu momen Izzati macam tak percaya dengan apa dia dengar, and Izzati start menangis semua benda tu lah. Sebab apa? Apa yang Izzati dah lakukan, dia telah memisahkan diri dia dengan Syarul and bakal berkahwin dengan seorang lelaki yang telah menggunakan benda-benda dekat Izzati tau. So in the end Izzati tanya kepada kakak si Nabil ni macam mana dia nak buang benda-benda ni. So kakak si Nabil ni bagi tahu yang Izzati berubatlah dengan cara elok, jumpalah ustaz ke apa, berubatlah overtime yang benda ni akan hilang. Tapi benda ni somehow apabila Izzati pergi berubat everything, dia impact kepada Nabil tau. Nabil jadi macam ibarat orang yang tak betul macam tu tau. Tak tahu kenapa apa yang dah berlaku kepada Nabil. Even apabila Izzati cuba kontak kakak si Nabil, ibarat diorang talian terputus macam tu lah. So apabila Izzati pergi kerja, selalunya si Nabil ni akan MC. And bila dia masuk kerja, Nabil nampak seperti orang yang selekeh tau. Macam orang tak mandi, dengan cara pakaian tak kena dengan tempat bekerja, semua benda tu. Sampailah satu momen tiba-tiba Izzati diberitahu yang Nabil diberhentikan kerja tau, sebab selalu lambat, selalu tak datang kerja, semua benda tu. So Izzati macam tak percaya yang orang yang dia bakal kahwin tu menggunakan benda-benda ke atas Izzati tau. And Izzati bernasib baik kerana kakak si Nabil ni bagi tahu Izzati, and Izzati pun pergilah berubat. And berubat tu dia tak mengambil masa yang 2-3 hari macam tu tau. Dia mengambil masa yang lama sebab benda ni dah impact kepada si Izzati ni. So lepas Syarul dah dengar semua benda tu, yang si Izzati dah kena sihir and everything all, Syarul memang marah. Dia memang nak cari Nabil ni, nak buat semua benda, nak tumbuk dia lah, apa semua bagai. Namun Izzati cakap tak guna dah semua benda tu, sebab dia pun sendiri tak tahu mana Nabil ni dah berada. So in the end Syarul macam terfikir yang lepas insiden tu, mungkin Syarul ada harapan, ada harapan untuk bersama dengan si Izzati ni. Namun Izzati bagi tahu yang apa yang Izzati lakukan kepada Syarul adalah satu benda yang dia sendiri tak boleh maafkan diri dia atas benda tu. Namun Syarul cuba meyakinkan si Izzati yang benda tu bukan salah dia pun, yang Izzati dah kena pukau dengan sihir tu. So Izzati still, dia kata tak boleh, dia rasa bersalah terhadap Syarul sebab dah buat Syarul macam tu. In the end diorang berdua ni pun berpisah tau. And lepas diorang ni berdua ni berpisah, Syarul dah tak dapat kontak apa-apa daripada Izzati dah, and Izzati pun dah tak kontak si Syarul tau. So macam mana Syarul tahu yang si Izzati ni dah berkahwin semua benda tu? Selepas dalam 3 ke 4 tahun macam tu,
dalam Facebook feed selalunya dia ada satu part di mana dia ada suggestion, friend suggestion yang tu tau. And time tu lah dia nampak gambar potret Izzati mendukung anak dia tau. So apabila Syarul tengok gambar tu, dia pun klik lah profile Facebook Izzati ni. And time tu alangkah terkejutnya si Syarul apabila dia tengok gambar Izzati bersama suaminya, which is lelaki lain, bukan Nabil, bersama dengan suaminya dan anak-anaknya semua tau. And status dah tulis berkahwin dengan jejaka idaman. Tiba-tiba kan berkahwin dengan jejaka idaman. So Syarul pun kecewa lah. Rupanya Syarul bukan jejaka idaman dia. So apabila Syarul dah nampak benda tu, Syarul macam dia masuk dalam situasi ataupun momen yang macam orang kata depression lah, macam tu lah. Macam momen yang depressed bagi dia tau. Namun bagi Syarul, seperti yang Shadows bagi tahu pada awal tadi tu, Syarul jenis yang walaupun dia tak dapat benda tu ataupun dia tak dapat Izzati ni, bagi Syarul at least sekurang-kurangnya dia dapat tahu yang Izzati ni bahagia. And kebahagiaan si Izzati ni adalah kebahagiaan buat Syarul tau. And sebab tu bila Shadows jumpa dengan Syarul ni, Shadows bagi tahu dia, Shadows nasihat yang yelah, memang Shadows faham ada setengah orang yang memang macam tu, dia punya level of setia dia memang out of this world lah, senang cerita. Okay? Namun bagi Shadows sendiri, kita pun nak kena move on dengan kehidupan kita. Okay, kita tak boleh nak berpegang pada satu benda macam tu je kan, tak move on, tak everything all. And Shadows pun tanya kepada Syarul ni sekarang dah yang membujang, okay, yang membujang semua benda tu, stay seorang-seorang. Tapi bagi Syarul, dia dah memang tak berkenan langsung nak ada apa-apa hubungan dengan bukan kira nak ada family lah, senang cerita pun nak ada family lah. Dia kata biarlah dia nak hidup macam ni, at least kalau apa-apa berlaku dekat kedua ibu bapa Syarul pun, at least Syarul tahu yang dia tak payah nak fikir, oh aku kena jaga bini aku jaga anak aku. Tak ada, dia tak payah nak fikir semua benda tu. Dia hanya fikir yang kalau dia perlukan oleh kedua ibu bapa dia, Syarul terus boleh pergi jaga ibu bapa dia tu. And yes, again Shadows bagi tahu yang level kesetiaan si Syarul ni memang out of this world lah. Even macam Shadows cakap, sampai hari ni dia still lagi setia dengan perempuan yang bernama Izzati. So begitulah geng bayang semua kisah yang Shadows kongsikan dengan korang berkenaan dengan pengalaman yang dialami oleh Syarul, which merupakan member Shadows sendiri yang sampai ke hari ini dia still setia dengan perempuan tu. Tapi ialah pengalaman yang si Syarul alami, walaupun bukan pengalaman dia sendiri, tapi ia merupakan pengalaman dari segi perhubungan persahabatan bersama diri dia dengan Izzati. And disangkakan yang dia bakal kahwin dengan Izzati, tapi end up tak jadi mat. So yalah, begitulah kisah yang dialami oleh si Syarul. Alright guys semua, so Shadows minta maaf sekiranya kisah pada hari ni a bit slow tempo dia, sebab memang bagi Shadows kisah dia bukan satu kisah yang rancak tau. Dia memang satu kisah yang bagi Shadows satu kisah yang tragis. Tak tahulah pada yang sedang menonton Shadows ni, Shadows channel ni, korang bolehlah share pendapat korang di ruangan komen. And sekiranya korang suka dengan konten yang Shadows bawakan kepada korang pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel. Okay, tanda sokongan korang kepada Shadows. Okay, InsyaAllah kalau ada rezeki, Shadows berharap sangat yang konten ataupun channel Shadows boleh berkembang lagi. InsyaAllah Shadows nak perluaskan lagi lah konten Shadows daripada selain daripada kisah seram. Shadows pun nak terfikirlah nak buat konten-konten lain juga, tapi kita tengok dulu keadaan macam mana, tengok juga pada pihak-pihak viewers yang menonton Shadows channel. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye guys, peace.